Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Thumma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, atadruna ma akhbaruha? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin aw amatin bima 'amila 'ala dhahriha. Taqulu 'amila kadza wa kadza fi yawmi kadza wa kadza. Fa hadhihi akhbaruha. Atau kama qala, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membacakan sepotong ayat. Firman Allah, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Maksudnya pada hari itu, yakni pada hari kiamat itu, bumi akan menceritakan segala ceritanya. Bila Nabi SAW baca ayat itu, Nabi tanya sahabat dia. Nabi kata, atadruna ma akhbaraha? Tahukah kamu apakah yang dimaksudkan dengan cerita-cerita itu? Tuhan kata dalam ayat tu, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu, maksudnya pada hari kiamat itu, bumi akan diizinkan Allah untuk bercakap. Dia akan cerita segala-gala. Nabi SAW tanya sahabat-sahabat dia, atadruna ma akhbaruha? Kamu tahu tak cerita apa yang bumi nak cerita tu? Jawab sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Jawab Nabi, fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin aw amatin bima 'amila ala dhahriha. Nabi kata sesungguhnya maksud cerita itu ialah bumi akan cerita semua benda yang manusia, sama ada laki-laki ataupun perempuan, pernah buat di atasnya. Semua benda yang kita pernah buat daripada kita aqil baligh sampai kita mati, bumi cerita balik. Apa juga benda, benda baik, benda buruk, benda, semua benda, bumi akan cerita balik pada hari kiamat esok. Satu bumi manusia yang pernah hidup, semua manusia yang pernah hidup di atas bumi ini akan dengar cerita kita. Kalau selama ni kita duk tunjuk depan orang kata kita baik, sebenarnya Allah tahu kita baik tak baik. Hari tu dia cerita kita sebenar-benar baik ke tak baik. Kalau selama ni kita duk tunjuk dekat orang kata kita warak, Allah mengetahui warak ke tak kita ni. Hari tu bumi cerita warak ke tidak kita ni. Kalau selama ni kita cuba nak mempamerkan dekat orang keikhlasan kita, Allah tahu kita ikhlas ke tak. Hari itu bumi akan cerita ikhlas ke tak kita ni. Maka Nabi SAW bagi ingat dekat sahabat dia. Nabi kata jaga baik-baik. Dalam Quran ada sebut bahawa sesungguhnya bila tiba hari kiamat, Allah akan suruh bumi cerita benda sebenar kepada semua manusia pada hari itu. Dan cerita tu melibatkan orang laki-laki, melibatkan orang perempuan yang pernah hidup di atas muka bumi ini daripada akil baligh sampai dia mati. Akan diceritakan balik di depan khalayak yang ramai. Maka hari itu terbongkarlah cerita sebenar tentang diri satu-satu manusia itu. Bahkan kata Nabi, bumi akan kata amila kaza wa kaza fi yaumi kaza wa kaza. Bumi kata dia ni buat benda ni, benda ni, benda ni pada hari sekian, sekian, sekian. Dia cerita in detail.
Hari apa dia buat apa, di mana tempat dia buat, apa perbuatan yang dia buat. Semuanya diceritakan secara detail di depan semua manusia pada hari itu. Kata Nabi, fahadhihi akhbaruha, maka inilah yang dikatakan cerita-cerita yang akan diceritakan oleh bumi pada hari itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi SAW bila dihabaq benda-benda macam ni kepada manusia, manusia cukup takut. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu mithlaha qat. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خمين أو كما قال حديث متفق عليه. Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi, dia menceritakan, kata Anas, Nabi SAW satu hari telah bagi satu khutbah. Khutbah Nabi itu, kata dia, ma sami'tu mithlaha qat. Aku tidak pernah dengar khutbah Nabi yang sehebat itu. Nabi ni banyak bagi khutbah. Sama ada khutbah dalam bentuk yang formal, khutbah Jumaat, khutbah raya, ataupun khutbah biasa. Nabi lepas semayang, dia berdiri bagi satu khutbah dekat sahabat-sahabat. Nabi selalu bagi khutbah dekat orang ramai. Tapi Anas bin Malik kata, hari tu Nabi punya khutbah, dia kata lain daripada aku pernah dengar. Khutbah yang Nabi sampaikan pada hari itu, dia kata, ma sami'tu mithlaha qat. Aku tidak pernah dengar khutbah yang sehebat itu. Hebat dari segi isi kandungannya, hebat dari segi menyentuh perasaannya, hebat dari segi boleh menyebabkan kita rasa terpegun dengan apa yang dikatakannya. Khutbah Nabi hari itu cukup hebat. Begitu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Nabi SAW ada bersabda. Nabi kata, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira." Nabi tak reti dah nak kata macam mana dekat sahabat ni. Nabi kata, kalaulah hampa tahu macam mana hak aku tahu, hampa akan gelak sikit aja, menangis hampa akan banyak. Nabi cuba nak sampaikan tentang neraka, tentang dahsyatnya neraka. Nabi cuba nak terang dekat sahabat ni benda-benda yang Allah suruh dia terang. Nabi dah cuba habis hayat dah Nabi terang. Sampai satu peringkat Nabi kata macam tu dekat sahabat. Nabi kata, kalaulah hampa tahu apa yang aku tahu, pasti hampa akan gelak sikit, menangis banyak. Nabi kata macam tu. Bila dah sampai peringkat tu, Nabi kata Anas bin Malik, faghatta ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum wa lahum khanin. Sahabat ni bila dengar macam tu, pakat tutup muka habis. Tutup muka dan masing-masing bunyi teresak-resak menangis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW satu orang manusia yang Allah bagi kat dia keupayaan, Allah bagi dekat dia satu kebolehan, Allah bagi dekat dia sesuatu yang istimewa. Nabi SAW apabila dia bercakap satu benda, dia tidak bercakap dengan telinga kita, tetapi dia bercakap dengan hati kita. Manusia yang dengar cakap Nabi SAW ni tidak sekadar jadi halua telinga dengar balik dah. Sebaliknya sahabat Nabi bila dengar cakap Nabi ni, cakap Nabi tu main sentuh hati dia, terusik hati dia, menangis sahabat-sahabat. Demikian wibawa yang ada pada Nabi SAW. Maka dengan kerana itu, dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khafa adlaja.
Wa man adlaja balagha al-manzil. Ala inna sil'atallahi ghadiyah. Ala inna sil'atallahi al-jannah. Atau kama qala, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, man khafa adlaja. Nabi kata, siapa yang ada rasa takut dalam hati dia, adlaja, dia akan berjalan malam. Nabi pernah kata begitu dekat sahabat dia. Masing-masing tanya diri masing-masing. Nabi tak tunjuk siapa berani, siapa takut. Nabi tak tunjuk. Nabi bagi satu garis panduan. Manusia dengar, manusia soal diri dia sendiri. Kita tak payah buka kancing baju habang ke orang kata kita bertakwa. Kita tak payah buka kancing baju bagi tahu ke orang kita berani. Kita tak payah buka kancing baju bercakap ke orang kata kita tak heran tak siapa. Yang betul-betul takut kepada Allah, Allah tahu. Maka Nabi SAW dia bagi satu garis panduan kepada manusia supaya manusia bila dengar benda ni, dia muhasabah diri dia. Setidak-tidaknya dia tanya diri dia, ada tak ada hak Nabi sebut tu dalam diri dia. Nabi kata, man khafa adlaja. Nabi kata, barang siapa yang ada rasa takut dalam hati dia, takut kepada Allah, adlaja, dia banyak berjalan malam. Maksudnya ialah barang siapa yang ada takut dalam hati dia, takut kepada Allah, takwa kepada Allah, dia banyak semayang malam. Waktu semua orang tidur, bersedak-sedak dengan tilam dan bantai, dia bersedak-sedak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang ada rasa takut kepada Allah, barang siapa yang ada takwa kepada Allah, cara nak kenal dia hak ni. Manusia tak tahu, tapi Allah tahu. Man khafa adlaja. Barang siapa yang takut kepada Allah, sebenar-benar takut, adlaja, dia adalah satu orang yang berjalan malam. Wa man adlaja balagha al-manzil. Nabi kata, barang siapa yang memilih untuk rajin berjalan malam, dia ni balagha al-manzil, dia akan sampai ke rumah. Maksudnya dia akan sampai ke syurga Allah. Barang siapa ada takut dalam hati dia, kita boleh kenal dia. Macam mana cara nak kenal? Dia orang yang kuat semayang malam. Barang siapa yang kuat semayang malam, dia akan sampai manzil, dia akan sampai rumah, dia akan sampai ke syurga Allah. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Nabi kata, ketahuilah saudara-saudaraku, harta benda Allah itu sangat mahal. Nabi kata, ala, ketahuilah, inna sil'atallahi ghaliyah. Sesungguhnya harta Allah sangat mahal. Ghali maksudnya sangat mahal. Ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah bahawa harta Allah itu ialah syurga. Nabi kata. Maksudnya ialah syurga Allah mahal. Tak mudah orang nak dapat syurga Allah. Orang yang nak dapat syurga Allah mesti ada takwa Allah, mesti ada takut kepada Allah. Takut kepada Allah boleh kenal kalau sekiranya dia kuat semayang malam. Orang yang kuat semayang malam, balaghal manzil, dia akan sampai ke syurga Allah. Syurga Allah adalah harta Allah, dan harta Allah yang merupakan syurga ini adalah harta paling mahal. Tidak semua orang boleh dapat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu riwayat Imam At-Tirmidzi. Mudah-mudahan hadis-hadis yang kita baca boleh mendidik kita. Mudah-mudahan hadis-hadis yang kita baca boleh melembutkan hati kita. Mudah-mudahan hadis-hadis yang kita baca boleh mentarbiah kita. Bukan sekadar untuk memberi maklumat ilmu, tetapi boleh mendidik, membentuk diri kita menjadi manusia yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insyaAllah.